Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid sekalian? Ustaz harap semua dalam keadaan sihat, sejahtera. Okey, baik adik-adik, pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita berkaitan satu tajuk dalam bidang sirah, iaitu Nabi Muhammad, pemimpin agung. Adik-adik sekalian, tahukah adik-adik Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin agung sepanjang zaman. Baginda diutuskan sebagai seorang nabi dan rasul bukan sahaja untuk bangsa Arab, bahkan untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Baginda adalah seorang negarawan terunggul, pahlawan hebat dan ahli politik agung, dan juga merupakan seorang suami dan bapa yang sangat penyayang. Adik-adik tahu tak, seorang pengarang dari barat, Michael Hart, dalam bukunya berjudul 100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia, telah meletakkan Nabi Muhammad SAW pada kedudukan paling teratas sebagai manusia paling berpengaruh di dunia. Oleh sebab itu adik-adik, sebagai manusia dan juga umat Islam, kita patut mencontohi setiap apa yang ada pada diri Rasulullah SAW sebagai sumber inspirasi dalam menjalani kehidupan kita, supaya kita mendapat kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Ali Imran ayat 31. Seterusnya adik-adik, Nabi Muhammad SAW dinobatkan sebagai pemimpin teragung kerana baginda memiliki kepribadian yang mulia. Antara kepribadian Nabi Muhammad SAW, yang pertama, baginda mengenal dan mempunyai hubungan rapat dengan Allah. Yang kedua, baginda sentiasa melaksanakan ibadat fardu dan istiqamah melakukan amalan sunat. Yang ketiga, baginda sentiasa mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang keempat, baginda mengamalkan akhlak mulia yang terdapat dalam Al-Quran secara keseluruhannya dalam kehidupan. Yang kelima, baginda sabar dan tabah menghadapi ujian dan cabaran. Dan yang terakhir, baginda sangat menyayangi dan mengasihi umatnya. Seterusnya adalah akhlak Nabi Muhammad SAW ketika bersama-sama dengan keluarga dan para sahabat. Yang pertama, baginda merupakan anak yang soleh dan selalu mendoakan kedua ibu bapa. Yang kedua, baginda sangat mengasihi isteri dan anak-anak serta sentiasa membantu dalam urusan rumah tangga. Yang ketiga, baginda merupakan seorang bapa yang bertanggungjawab dan sentiasa mendidik anak-anak dengan kasih sayang. Yang keempat, baginda meluangkan masa bersama-sama keluarga dan sahabat dengan perkara yang berfaedah. Yang kelima, baginda juga merupakan datuk yang penyayang dan sabar melayani cucunya. Yang keenam, baginda memanggil sahabat dengan gelaran yang baik. Dan yang terakhir sekali, baginda sentiasa menghormati dan menjaga hubungan silaturahim. Berikut ialah akhlak Nabi Muhammad SAW ketika bersama-sama dengan masyarakat. Yang pertama, baginda seorang yang menghormati dan mengasihi orang tua dan kanak-kanak. Yang kedua, baginda sentiasa menahan marah dan memaafkan orang lain. Yang ketiga, baginda sentiasa membantu mereka yang memerlukan. Yang keempat, baginda sentiasa membalas sesuatu perkara dengan lebih baik. Yang kelima,
Baginda sentiasa bercakap dengan sopan, jelas dan tidak terlalu kuat. Yang keenam, baginda sering menziarahi orang sakit. Dan yang terakhir sekali, baginda seorang yang sangat dermawan. Berikut adalah akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara. Yang pertama, baginda menjadikan wahyu Allah sebagai asas pemerintahan. Yang kedua, baginda mengadakan syura sebelum memutuskan sesuatu. Yang ketiga, baginda sentiasa bersedia mendengar dan menyelesaikan masalah rakyat. Yang keempat, baginda bijak mengatur strategi. Yang kelima, baginda adil dan bijaksana dalam kepimpinan. Yang keenam, baginda sentiasa bertoleransi dan tidak menggunakan paksaan dalam pemerintahan. Dan yang terakhir sekali, baginda menerima segala pandangan daripada rakyat. Adik-adik, apakah iktibar daripada kepimpinan Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, kita hendaklah sentiasa mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya dan meningkatkan amalan kebaikan dalam kehidupan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita perlu mencontohi akhlak dan kepimpinan Nabi Muhammad SAW dalam semua aspek kehidupan kita. Yang ketiga, kita perlu mengambil kira pandangan rakyat. Yang keempat, cara hidup Nabi Muhammad SAW merupakan model terbaik kehidupan yang diredai Allah untuk kita contohi. Yang kelima, pemimpin hendaklah mengutamakan kebajikan dan kesejahteraan orang yang dipimpin. Dan yang terakhir sekali, kita hendaklah tegas dan adil dalam menangani sesuatu masalah. Okey, baik adik-adik, alhamdulillah selesai sudah tajuk pelajaran sirah kita pada hari ini berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, pemimpin agung. InsyaAllah kita akan sambung pembelajaran kita pada minggu hadapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.